Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur Allah Subhanahu wa taala kerana kita diizinkan oleh Allah untuk berkumpul dan pada malam ini kita menyambung kuliah hadis 40 bersama Ustaz Yuslaidi. Ya. Jadi siapa yang ada WhatsApp tu kita WhatsApp lah. Bagi war-warkan kawan-kawan kita yang lain, ya. Mudah-mudahan mereka dapat bersama kita pada malam ini. Ya, kita manfaatkan bulan Syaban kita ni lah, ya. Tak berapa lama lagi lah kita nak menghadapi bulan Ramadan. Jadi kita ikapkan mudah-mudahan kehidupan kita, amal ibadat kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Fadil Ustaz Yuslaidi untuk meneruskan kuliah beliau. Silakan. Mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin wan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Jibril ya sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Rawahu Muslim. Sidang jemaah kaum muslimin, muslimat, mukminin dan juga mukminat, alhamdulillah wa syukurillah, kita bertemu kembali pada malam ini dengan limpah kurnia dan juga izin Allah. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini juga membibitkan rasa kecintaan yang lebih mendalam kepada agama Allah dan juga perjuangan Rasulullah SAW dalam pada menebarkan dakwah Islamiah. Dan mudah-mudahan pada malam ini juga pertemuan kita menambahkan beberapa lagi kepahaman agama kita, iaitu Islam dengan kepahaman yang baik. Sebagaimana insya-Allah kita mendoakan kepada Allah dengan lafaz di antaranya Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu tawil waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Mudah-mudahan apa yang kita doakan bersama pada malam ini dimakbulkan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan menyambung. Kita izinkan saya dengan secara sukacitanya saya nak berkongsi sedikit. Di antara lain apa yang saya nak kongsikan pada malam ini ialah satu firman Allah yang saya petik daripada surah Al-Baqarah
ayat 144. Allah Ta'ala yang telah berfirman yang berbunyi, Qala Allah Ta'ala fil kitabil Qur'anil azim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Shadaqallahul azim. Firman Allah Ta'ala ini saya petik daripada surah Al-Baqarah ayat 144. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, kerap kali kami melihat engkau wahai Muhammad berulang-ulang menengadah mendongak ke langit, maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, tempat letaknya Kaabah, dan di mana sahaja kamu berada maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab petunjuk, mereka mengetahui bahawasanya perkara berkiblatkan ke arah Kaabah itu adalah perintah yang benar daripada Tuhan mereka, dan Allah tidak sekali-kali lalai daripada akan apa yang mereka lakukan. Benarlah firman Allah dan juga benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW yang dinisbahkan kepada Nabi SAW. Baik. Firman Allah Ta'ala ini secara khususnya Allah Ta'ala menceritakan berkenaan kebenaran Allah kepada Nabi SAW untuk mengubah kiblat. Setelah lebih kurang Rasulullah SAW melalui peristiwa hijrah lebih kurang sekitar 16 ke 18 bulan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam satu kitab sirah yang bernama Ar-Rahiq Al-Makhtum fi Sirah Rasulullah SAW, menceritakan ayat ini turunnya di Masjid Qiblatain di Madinah Al-Munawwarah, ketika mana Rasulullah SAW mendirikan salat zuhur, dan dengan perintah Allah, keizinan Allah, maka Nabi menghadap 2 rakaat pertama ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dan 2 rakaat baki lagi Rasulullah SAW menghadap ke arah Masjidil Haram. Baik. Maka dengan ini, peristiwa ini hanya berlaku dengan izin Allah pada bulan Sya'ban. Dan pada bulan Sya'ban ini dia berkait juga dengan bulan Rajab dan juga berkait dengan bulan Ramadan. Yang mana tak dapat tidak ketiga-tiga bulan ini berkait dengan solat. Nak cerita dengan kitab ni malam ya. Kerana solat adalah suatu ibadat yang sangat penting dan istimewa dalam Islam. Kerana bulan Ramadan sebagaimana kita sedia maklum, Allah Ta'ala menganugerahkan sembahyang yang juga istimewa, solat yang istimewa, ialah solat sunat tarawih yang dilakukan pada bulan Ramadan. Bulan lain boleh buat tak? Boleh belah lah. Yang apa tak boleh dah nak sembahyang nak guna. Tapi tidak disyariatkan pada bulan lain, kerana bulan Ramadan itulah yang menjadi sunnah Rasulullah SAW dan diikuti oleh umatnya termasuk kita. Baik. Inilah suatu bentuk gambaran istimewa Islam, yang mana solat ini merupakan ibadah tunggak kepada rukun Islam, untuk diyakini diri kita ataupun orang lain sebagai orang yang menganut Islam dengan kepahaman yang benar, dengan mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara lain katakan pengarang kitab, kita sambung kitab. Katakan pengarang kitab daripada rukun Islam yang dibahaskan di dalam kitab ini, yang kedua ialah mendirikan solat. Katanya, mendirikan solat adalah suatu perintah yang diwajibkan setiap hari ke atas orang Islam. Arti mendirikannya ialah melakukannya menurut sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul, sejak dari permulaan takbirnya, bacaannya, perbuatannya, hingga ke akhir salamnya, dengan hati yang penuh perasaan takwa. Maka makna sebab tu takwa ini ada suatu bentuk sins, rasa, cetusan kalbu. Sebab tu takwa ni dia tidak akan lahir melainkan bermula daripada hati. Maka sebab tu kita semayang ni tak semestinya khusyuk itu berada dalam keadaan tak ingat, tak tahu ke benda, tak ingat.
Walaupun tidak dinafikan memang ada orang sembahyang sampai tak tahu ke benda. Sebagai contoh cerita yang masyhur, Sayyidina Ali karamallahu wajah ketika mana dia dipanah dalam satu peperangan, maka sahabat-sahabat nak cabut anak panah, tunggu ketika mana dia solat. Tamam, selesai, tak ada masalah, sempurna. Bagi orang yang berkedudukan sebagai as-sabiquna awalun, sahabat Nabi yang paling hampir, ahlul bait. Namun begitu, bagi orang awam, hakikat suatu bentuk khusyuk yang bermula daripada takwa. Takwa itu akan melahirkan khusyuk, bukan khusyuk yang melahirkan takwa. Ketakwaan kitalah akan melahirkan kekhusyukan di dalam solat. Kerana takwa itu at-taqwa huna. Takwa itu di sini. Apa dia? Takut kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala menilik hati kita. Maka sebab tu katakan pengarang kitab, penuh perasaan takwa. Mana perasaan ni duduk mana? Perasaan ni duduk sini. Perasaan dia mesti duduk sini. Maka sebab itu kita semayang dalam keadaan takwa dulu. Dan insya-Allah kalau tak boleh malam ni, malam esok. Kalau tak boleh malam esok, tahun depan kita mendapat suatu bentuk kekhusyukan dalam solat. Namun kalau nak dikatakan solat itu khusyuk dalam keadaan tak khabar, tak sedar oleh orang mana? Tak khabar. Saya kira lah bagi kita orang awam ni rasa tohlah demo. Saya pun pernah juga semayang sebagai contoh lah, pengalaman saya lah. Saya pergi sebuah masjid. Saya tak nafikan, baguslah ada anak-anak jemaah yang bawa budak-budak kecil, budak lelaki. Tapi budak lelaki dia memang nak macam aku. So-so tu memang degil. Nak perempuan lain sikit. Mana hati? Nak lelaki dia nakal sikit. Mana gaya budak. Jadi ada satu masjid saya pergi tu. Seorang budak ni dia umur lebih kurang berapa tahun, cik lah. 2-3 tahun gitu lah, tengah berlari. 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih tengah berlari lah. Maknanya dia tengah berlari daripada hujung sah. Jadi saya duk rasa kebetulan pula hari tu saya lupa bawa beg. Kitab letak kat tingkap, handphone ni letak kat bawah. Dia mari laju tu, aku duk mari debor lah. Dia ni budak ni memang pejak handphone aku. Kejap lagi ni jawab. Dengan gaya nak buat tuan. Tak. Dengan gaya nak buat. Jadi saya ambil sikap ke depan sikit, setapak sebelum dia sampai. Pergi depan sikit. Jadi dia pelik. Macam mana pakcik ni boleh sorang-sorang ada sini lah. Tak apa lah. Maknanya saya halang dia. Lepas tu agak-agak dia nak lalu. Dia tengok saya tu, saya jegir ni. Dia pun senyap. Tak lalu dah sampai sudah. Okey. Maka baru saya duduk belakang. Maka kerana di antara lain, kalau sahabat-sahabat sedang jemaah boleh rujuk dalam kitab Fathul Bari, bab kenaan kitab yang ke-5 tak silap. Dia buat pecahan juzuk tu. Juzuk yang ke-5, kitab yang ke-5 bersabit berkenaan bab solat. Fathul Bari, Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahmatullah alaih. Disebutkan perbahasan berdasarkan hadis. Dia tidak bahas panjang, tapi disusun hadis berkenaan di antara sembahyang khusyuk. Maka di antara lain Nabi SAW pernah mendirikan solat dalam keadaan Nabi sembahyang di tengah padang pasir. Mari anak kambing nak melintas depan Nabi. Maka satrah yang dibuat oleh Nabi SAW dengan kain redha yang Nabi bawa, Nabi hampa. Tapi takut anak kambing tu lalu juga kawasan tu, Nabi ke depan sikit. Lepas tu anak kambing pun patah balik. Nabi pun duduk tempat asal yang balik. Anak kambing bagi balik, Nabi pergi depan balik. Sekali pandang, sekali baca, nampak macam Nabi nak main anak kambing. Maka nak sebutkan semayang ini bukanlah dalam keadaan sampai tak sedar. Tak. Kita menyedari perbuatan solat itu sendiri. Takbir apa matlamatnya, apa hakikatnya, semayang apa bacaannya. Maka itulah yang dikatakan khusyuk. Kerana memahami tuntutan kesempurnaan solat. Makna khusyuk tu bukanlah semestinya tak sedar ke benda atau sabda lah. Kerana kita semayang waktu kerja kan satu hal nak. Semayang belah malam pun satu hal juga. Semayang dalam bilik kan time tak semayang, dia selimut molek. Baru angkat takbir, ni keluar peluk kaki. Bagi contoh. Maka itu perkara-perkara yang kita tak dapat tak boleh tolak. Kerana itu lumrah kehidupan manusia.
Cuma katakan pengarang kitab, makna yang dikatakan semayang itu menurut sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul sejak daripada permulaan takbirnya, bacaannya, perbuatannya hingga ke akhir salamnya dengan hati yang penuh perasaan takwa. Ikut cara Nabi takbir. Jangan takbir ikut suka, ikut dah je lah. Allahu Akbar. Mana takkan Nabi takbir gitu dah. Ataupun kita jenis takbir, wah tu depan tak bunyi atau Allah. Pelik juga gitu. Kerana mana ada orang kalau kita tengok alim pun semayang itu tak. Kenapa kita jadi itu? Kerana tidak memahami dengan faham dengan cara baik. Baik. Kata lagi pengarang kitab, orang yang beriman mesti mendirikan solat. Kerana solat itu tuntutan iman. Dan iman itu jiwanya dan juga nur batinnya. Kerana sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Mereka yang beriman dengan perkara ghaib dan juga mendirikan solat. Surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Maka nyatalah orang yang mendirikan solat adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah berhak sekali menjadi hamba Allah yang patuh kepada perintahnya menurut arti kata yang sebenar. Maknanya bila dah mendirikan solat tu, kita tak boleh dah mencari kesalahan dia dengan untuk menuduh dia dengan pelbagai tuduhan. Maka kita meyakini dia orang yang menjaga urusan solat, maka itu sudah membuktikan bahawasanya dia adalah Islam. Tinggal lagi dalam dia munafik ke dia apa sekalipun, itu terpulang pada Allah untuk menentukan bagaimanakah kedudukan hatinya. Bagi kita sebagai orang awam tak boleh menghukum perkara yang batin melainkan pada perkara yang zahir sahaja. Tak boleh pergi cari. Saya duduk basuh tengok dia ni, ustaz tahu apa nak khusyuk dia ni semayang. Sedap dia bagi korang. Macam dia khusyuk sangat. Nak? Sungguh. Cuba sekali jadi imam, kau nak tengok khusyuk tak khusyuk. Ada ustaz lelaki boleh lah. Tak ada semua ustaz ni, dia mula. Orang ni. Dan dia kena naik tengok. Kuliah Al-Kafirun tak jumpa tak berhenti. Duk pusing hot tu. Orang duk belakang subhanallah. Berhenti senyap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala. Duk pusing waktu. Ingat kita sebagai imam, makmum tegur subhanallah. Salah tu tak perlu ulang dah, tak perlu dah cari surah lain, memadai berhenti rukuk. Tak usah nak buat bolak gitu lah. Duk habis tak boleh. Di surah Al-Baqarah pula dah. Kuliah Kafirun tak jumpa tempat berhenti, pergi Al-Baqarah pula mu cari pasal apa. Nampak? Jangan. Dia kena faham adab berjemaah. Imam kalau nak baca panjang pastikan ingat, jangan nyusah orang belakang. Tak? Maknanya tak ada masalah nak baca surah panjang mana. Larat awak baca. Tapi esok makmum komplain jangan marah. Makmum pun komplain, imam kamu tak erti bahasa sungguh. Kamu dah sakit perut, nyebahan pula surah Al-Baqarah rakaat pertama isyak. Allah Rabbi. Akhirnya imam pun tahu. Isyak orang bagi mesej. Imam, surah panjang ingat. Baca surah pendek dah isyak. Beres. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Allah, aku tak nak habis baca Fatihah rukuk dah. Nah, adalah ke? Kalau nak dikirakan benda tu khusyuk tak? Tak khusyuk. Tak khusyuk. Imam balah dengan makmum tak puas hati dengan imam tak aku imam. Tak. Nampak. Baik, maknanya khusyuk ini paling penting bagi orang awam. Secara mudah disebut oleh pengarang kitab, kita tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar, mendidik kita takbirnya, bacaannya, perbuatannya hingga ke akhir salamnya dengan hati yang penuh perasaan lagi takwa. Sah. Bab Fatihah di Masjidil Haram dengar tak dengar, itu khilaf ulama. Tak ada masalah, sah tak ada masalah. Nah, cuma tempat kita tak buat jadi pelik Pelik ke mana kelahi orang. Jadi nak elak kelahi baik baca. Nah, kerana bagi mengelak suatu bentuk perseteruan lebih baik baca. Walaupun baca tak baca itu pun adalah khilaf ulama. Sah tak sah. Kerana ada perbahasan ulama,
apakah surah Al-Fatihah itu termasuk bismillah ataupun tidak, itu saja. Wallahu a'lam. Kalau bacaan salah betul, bacaan ayat. Bacaan ayat. Kalau bacaan Al-Quran yang salah, memang kena sebut dengan bacaan yang betul. Ingatkan balik bacaan tu. Ingatkan balik. Betul-betul. Maknanya perbuatan baru disebut subhanallah. Pada bacaan yang silap dalam semayang, hendaklah ditegur imam tersebut bacaan yang sebenarnya. Baru dia rotate balik. Kalau tak jumpa juga, dia tak perlu ulang dan tak perlu ambil surah lain. Memadai terus rukuk. Bagi perbuatan, contoh, dia lupa duduk tahiyat awal. Maka perbuatan dia dengan sebab lupa tadi, diucapkan subhanallah bagi makmum. Makmum pada 3 kali saja. Contoh pada perkara yang sunat ab'ad, yang melibatkan 4 tempat. Apa dia? Bagi mazhab Imam Syafi'i, tahiyat awal dan juga selawat dalam tahiyat awal. Doa kunut dan juga selawat dalam doa kunut. Ini 4 perkara sunat ab'ad yang dikira seafdalnya diganti dengan sujud sahwi. Tapi ulama lain kata tak. Maknanya di sana, kalau imam lupa, kita sebut subhanallah. Tapi dalam keadaan duduk tahiyat awal, kemungkinan dia terus naik. Waktu dia terus naik tu, kita nak tunggu ke naik, wajib ikut naik sama dia. Siapa tunggu, batal sembahyang. Kerana telah menjadikan dia tidak lagi mengikut imam. Sedangkan niat awalnya adalah makmuman. Tapi imam, dia dah diri, tegak dah. Makmum pun khabar, subhanallah, nak beri peringat ke dia je. Dia lupa tahiyat awal. Dia pun teringat, kau tak duduk tahiyat awal. Dia pun duduk. Kita pun ikut duduk. Satu masjid, batal. Sebab apa batal? Sebab tahiyat awal dia bukan rukun sembahyang. Maka menambah rukun tu yang menjadi batal. Kerana rukun sembahyang cumanya di sana ada sunat-sunat yang dituntut, sunat ab'ad. Sebagai contoh lagi, takbir intiqalat. Sembahyang tak bunyi pun boleh nak pindah rukun, tapi naik korang balik tu sebab orang sini nampak belakang, hak dalam tu tak nampak. Kita amin, baca surah habis. Orang ni nampak, asal nampak saja perbuatan pergerakan iman untuk pindah rukun, ikut tak ada masalah. Masalah dia hak duduk belakang, tunggu punya lama. Rupanya orang ni start motor balik. Lompok dalam tu tunggu tak habis-habis sembahyang. Kena gaya. Nampak? Maka di sana ada perkara sunat yang walaupun sunat ab'ad, sunat ai'ah. Apa dia? Seboleh-bolehnya dibuat bagi menampakkan kesempurnaan solat tu. Tak buat, tak salah pun. Tuan-tuan sembahyang seorang, nak pindah rukun, tak nak bunyi takbir intiqalat, Allahu Akbar, tak ada masalah. Sembahyang tak batal. Cuma rugi sikit Tak, rugi kat mana? Baju tak seleka tu je. Tak. Baju pakai tak seleka je. Maknanya rugi dari segi sudut kesempurnaan. Baju pakai. Wallahu a'lam. Baik. Okay. Yang pertama, kalau kita tengok dalam satu kitab, Allahumma shalli ala Muhammad, dia ada menjadi perbahasan ulama bab tahiyat awal. Kalau imam dia naik terus tegak, kerana dikira mufarakah secara automatik walaupun tak ada niat, kerana asalnya semayang berjemaah, niat makmuman. Tapi kalau kita kata imam berdiri, tiba-tiba imam berasa nak duduk pula. Kalau dia duduk, semua ikut, semua batal. Tapi kalau memadai dia seorang duduk, orang lain buat tak tahu pandai, orang lain boleh teruskan semayang sehingga habis dan tidak ada masalah. Kerana imam telah meletakkan suatu benda yang tak sepatutnya menambah rukun. Maka waktu tu yang masuk imam, makmum tak masuk. Itu masalah bab solat sunat, bab tahiyat awal. Bab tahiyat awal. Sebab tu dia jangan kelayak. Contoh, kenapa 4 ni? Tuan-tuan cuba bayang, kalau dianggapkan doa kunut tu rukun semayang, punah. Tak. Dia sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal.
Allah nak sujud tu, subhanallah, dia naik balik. Allahumma hdina fiman. Kan nampak tak comel perbuatan, nampak tak? Sahabat-sahabat boleh nampak. Jadi dah nak turun dah. Nak sampai tu, subhanallah, dia pun naik balik. Naik macam metrik lagi penuh. Senang. Orang belakang pun bakal tunggu anak. Jadi maknanya kalau dah sampai tak turun tangan dan cecah tempat sujud, tak memadai, diganti dengan sujud sahwi. Tak ada masalah. Ini sebab tu perkara sunat. Baik. Katakan pengarang kitab lagi. Iaitulah berkenan firman Allah Ta'ala yang dipetik pada surah Ibrahim. Ayat yang 31 Allah Ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul li'ibadiyallazina amanu yuqimus salah. Katakanlah kepada hamba-Ku yang beriman, hendaklah mereka itu mendirikan solat. Kata pengarang kitab, Al-Quran telah menegaskan bahawasanya mendirikan solat menurut tata tertib yang sempurna sebagai suatu bisikan dan juga munajat kepada Tuhan, yakni Allah, akan dapat mendidik fikiran hati dan juga jiwa ke arah kesucian dan kemuliaan. Juga akan berupaya membimbing akhlak yang dan juga gerak-geri hidup ke jalan yang sejahtera, terpelihara daripada segala anasir yang menyebabkan kerosakan, serta terhindar daripada melakukan sebarang perbuatan dan juga tindak tanduk di luar batas-batas kesopanan. Ini kerana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45, Allah Ta'ala menyatakan, wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah akan solat, kerana sesungguhnya solat itu dapat melarang dan mencegah daripada segala kejahatan dan juga kemungkaran. Maka ni tujuan solat. Namun ada dah orang solat dia buat jahat, ada juga. Kenapa? Kerana urusan hawa nafsu yang di luar solat. Maka sebab itu sebahagian ulama tasawuf berdasarkan hadis Nabi SAW, maka Nabi kata yang bermaksud turutilah suatu bentuk kejahatan itu dengan kebaikan. Turuti. Maka sebab itu di antara lain sebahagian ulama tasawuf menyebut mungkin kita hidup ada terbuat dosa besar yang kita tak sengaja. Maka di antara amalan yang baik kita turuti selepas daripada itu ialah sedekah. Sedekah. Kata di antaranya Syekh Idris, bukan Syekh Idris, Syekh Abdul Talib Al-Falimbani dalam kitab Penawar Bagi Hati. Antara cara bagaimana nak mendidik hati. Kerana manusia ini dia bersifat tak lari tidak, kerana Allah Ta'ala berfirman, Zuyina linnasi hubus syahawat. Manusia ini diperindahkan dengan syahwat. Syahwat tu bukan tu. Nah, betul. Syahwat ni bukan tu. Maksud syahwat keinginan, kehendak. Kok mana? Macam kita, macam rumah kita, tudung ada. Ni bahan beli lagi siang tak? Nah, kita baju Melayu hak tahun ni ada. Boleh pakai baju raya ke? Boleh. Beli juga. Berapa lama tak boleh pakai? Boleh. Beli juga. Beli orang mana? Syahwat, keinginan, ada kehendak nak baru. Maka inilah sifat manusia. Maka dalam pada kita memenuhi kehendak tadi, syahwat tadi, ada kemungkinan langgar batas. Ada kemungkinan melanggar ketentuan batas-batas yang Allah telah tentukan. Maka di sana sebagai manusia kita bukan bersifat maksum. Apa dia sifat maksum? Maksum ni hanya ada pada Rasulullah SAW. Apa dia? Suatu bentuk keadaan sifat pada Nabi SAW yang tidak sama sekali melakukan dosa. Kesalahan mungkin ada, namun kesalahan tersebut adalah ibrah bagi umatnya. Maka tidak dikira sebagai benda yang merosakkan Nabi SAW. Banding kita buat salah walaupun belum tentu dosa pun dah dikira nampak doa dah. Ini pula dosa. Contoh, ya, tempat mic sini dah. Orang khabar ambil mic dia letak, mugi ubuh belakang. Lepas tu dia bising, tak boleh sangkut ustaz, boh celah mana? Orang main tengok apa-apa, tak boleh sangkut. Biasa orang lain boleh sangkut. Kita khabar boh mana? Tempat sangkut mic sini, mugi bubuh hujung. Mu marah ke tempat ni? Mana tak boleh bubuh ustaz? Orang kita tengok bubuh mana? Bubuh hujung tu. Salah tak? Salah tak perbuatan tu? Salah, tapi berdosa? Tak berdosa. Kerana benda tu bukan dalam perkara hukum syarak. Faham tak? Nah? Macam meja ni buka tak habis, memang dia akan condong. Perbuatan tersebut salah sebab kerana tak cermat. Tapi apakah dikira dosa? Tak kira dosa, cuma orang tengok tak cerdik.
Mana bahasa meja mudah terti. Nah, itu keadaannya. Maka kita ni terdedah kepada kesilapan dan juga dosa. Kesilapan kita ni bukan macam Nabi. Kesilapan kita pun orang pandang tak senonoh dah. Ada macam satu orang menteri tak? Ada program Malayahanana. Yelah tak nak kata kerana tak apa, pakat lah jubah pun tak ada masalah. Pakat pakai sunnah tak? Nak kata benda. Tapi bila orang tak pernah pakai memang nampak pelik pun. Nah, yang kita pakai kopiah ni kan molek jalur ni halu duduk tengah tak? Dia pakai kopiah ni melentang, halu ni duduk lentang gitu. Jadi kita tengok mana pesing gitu. Apakah dosa? Tak dosa, pelik. Kerana kesalahan mu buat tu nampak ingat mu tak mengaji. Tu je benda. Semayang sah, sah. Baik, maknanya kesalahan kita ni kalau pun tak dosa, dia benda yang jelek. Dia benda yang tak senonoh, benda yang tak nasabah. Apatah lagi dosa, maka turutilah dengan sebab kita buat dosa, perasan tu dosa, bertaubat. Dan di antara perkara baik yang kita turut supaya Allah Ta'ala belas kasihan, pandang kita dengan pandang kasihan, dengan sedekah. Banyak sedekah, kok mana banyak, pandai aja. Baik, kata lagi akan pengarang kita. Dan katanya lagi, berdasarkan firman Allah Ta'ala yang di atas, segala kejahatan dan kemungkaran yang merosakkan masyarakat dan menimbulkan kekacauan akan dapat dicegah oleh tenaga jiwa yang terdidik dengan ibadat solat. Kerana solat adalah salah satu alat pendidikan yang penting dalam dari segi pendidikan pengajaran Islam. Maka dia solat ni dia sangat istimewa. Contoh kat mana istimewa? Dalam solat ada puasa. Dalam solat ada kerja untuk menahan diri daripada berkata benda yang lara sia-sia. Dalam solat ada satu teknik untuk mentaati orang yang duduk depan, yang dilantik. Dalam solat juga berada dalam keadaan tak boleh sombong. Maksud tak boleh sombong, imam pun tak boleh belagak, dia jadi imam. Kalau dia belagak, dia imam. Habis orang lain pakai balik, tak jadi imam. Nah, ke kena? Siapa-siapa jangan, apa saya nak buat, saya adalah imam. Orang pun serabut buat balik yang main kau mau. Tinggal ada seorang. Jadi imam. Tak jadi imam, main seorang tak. Maka sebab itu solat ini adalah suatu bentuk didikan tarbiyah. Sama ada dari segi sudut kepahamannya, dari segi sudut tindakannya, ataupun dia punya akhlaknya. Kerana maka sebab itu dalam solat tadi, sebagaimana Ustaz Ibrahim tanya tadi, akhlak, menegur. Dia mesti ada akhlak. Tak boleh. Walaupun kita tahu dah imam pakai kain koyak, tak boleh khabar. Imam, kain awak koyak. Imam, kain awak koyak. Imam pun musim belakang. Dah tadi sebelum mayang, mamu tak tegur kau lah. Hal sebelah pun kamu. Oi, mana boleh sembahyang cakap? Hal sebelah ni, nah, kata dah cakap habis. Hal sana pula, nasib baik aku tak cakap. Kan gitu. Maka kerana dalam solat tu dididik bagaimana nak menegur. Tegur bukan tak boleh dalam Islam, boleh. Tapi sebab tu Islam meletakkan akhlak. Maka sebab tu semayang ni sebenarnya, bila orang semayang dengan kerana Allah, dia akan melahirkan wahdatul fikrah, kesatuan pemikiran. Kerana orang semayang jemaah tak dapat tidak, dia mesti ikut imam. Dia mana boleh banyak sendiri. Tak, aku semayang jemaah tapi aku tak ikut imam. Maka sebab itu semayang berjemaah, dia melahirkan wahdatul fikrah, kesatuan pemikiran, wahdatul aqidah, wahdatul amaliyah, wahdatul jihadiyah. Dia akan menjadi kesatuan dengan sebab solat berjemaah. Tapi beza orang tak semayang jemaah ni, dia tak solat berjemaah, tak minat. Maka dia kurang arif kepahaman benda-benda macam ni. Jadi bila orang yang mendirikan solat berjemaah lain, hormat dia lain, gurau pun lain. Nak gurau, jangan kalau orang tak mari solat berjemaah, gurau je ni, tibi-tibi ni jangan pasal. Tapi mainnya kita solat jemaah, kenapa ada rasa ukhuwah, rasa kasih sayang. Lepas semayang, walaupun Rasulullah SAW tak buat lepas solat tu kita pakat, lepas doa salam ramai. Rasulullah SAW buat, tak ada hadis pun khabar itu. Tapi di antara lain kalau kita tak buat gitu, bila nak buat? Nak bubuh apa? Banner. Majlis salam beramai-ramai penduduk PJM. Orang pun pelik gana jadi gini. Ataupun tuan-tuan tak payah selawat waktu lepas solat. Nak selawat mana? Nak selawat dekat TL. Nak selawat dekat apa tu kedai ni? Bifai. Nak pergi kedai Bifai. Tak nak selawat dalam tu.
Sallallahu ala Muhammad. Hok duk nak bagi nak tak harga ni. Sallallahu alaihi wasallam. Pakcik ni nak bagi selawat nak bayar banyak. Maka munasabahnya di sini. Buat supaya ada rasa ukhuwah, rasa kasih sayang kita di antara satu sama lain. Kerana inilah tujuan solat Jumaat. Baik. Kata lagi akan pengarang kitab. Pentingnya yang merupakan pendidikan pengajaran di dalam Islam. Seorang yang taat mengerjakan solat sepanjang hidup, lagi mengerti betapa besar kepentingan solat itu kepadanya, dan faham pula segala hikmah dan juga rahsia bacaannya, akan dapat menanam ke dalam jiwanya akan kekuatan perasaan dan keteguhan semangat dalam menghadapi segala macam fitnah dan juga pancaroba, tahmah dan juga mihnah. Nah, sebagai contoh, kita tak perasan di antara lain bacaan di antara doa di antara dua sujud. Rabbi fili warhamni wajburni. Rabbi fili, ya Allah ampunkan dosaku, warhamni rahmati ke atasku, wajburni tutupi aibku. Dalam keadaan kita solat, kita kata pada Allah, ya Allah tutupi aibku. Maka lepas solat tergamuk tak kita nak buka aib sahabat kita? Maka sebab tu saya tengok dunia hari ni memang pelik. Kadang-kadang kita berkawan dengan sahabat kita punya lama, 10 tahun mungkin berkawan, susah senang tak dalam usaha buat surau kita dengan dia. Tapi dengan sebab kita kenal seorang ustaz, habis kita aibkan di depan ustaz tersebut. Ini ada perangai yang cukup tak boleh. Mana tak tahu sahabat-sahabat kau boleh terima perangai pasal ini, wallahu alam. Nah, kalau orang lain buat, kita jangan buat itu. Berkawan, bersahabat ini adalah tuntutan Islam. Kerana Nabi SAW sebut dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menyatakan hakul muslim ala muslim situn. Hak ke atas orang Islam, hak orang Islam ke atas orang Islam yang lain ada 6 kali. Nabi kata yang pertama, bila mana jumpa dia beri salam. Yang kedua, bila dia buat majlis, dia jemput, hendaklah kamu pergi. Bila dia bersin, ucapkanlah ya harmakumullah untuk dia. Yang keempat, bila mana dia minta nasihat, beri nasihat, bukan belatai. Tak, bukan beri WhatsApp gambar jelek. Tak. WhatsApp hari ni. Member tanya, guna kamu hari ni? Dia beri WhatsApp gambar jelek. Lepas tu paling parut hari ni dia bubuh ibu jari. 10 lah tu, bos satu sudah. 10. Kawan tu tengok kali kepala. Nah. Yang kelima, sekiranya dia sakit, ziarah. Yang keenam, bila dia mati, hantar dia sampai ke kubur. Ni benda yang simple Nabi ajar. Dan sebab tu di antaranya Nabi SAW beri jaminan, barang siapa yang menutup aib orang lain di dunia, nescaya Allah Ta'ala akan tutup aibnya di akhirat kelak. Tapi dunia hari ni dia tak jadi gitu. Dia jadi seronok sangat cerita aib orang, terutama orang guna Facebook dengan WhatsApp. Nah, saya dah sebut dah, Facebook bukan tak boleh guna langsung, guna untuk jalan dakwah. Ajak orang mari kuliah, ajak mari dengar ceramah, tak apalah, fine lah. Ini dok cerita dalam Facebook. Malam ni makan kuih tiaw. No, tak usah lah cerita gitu. Awak bukan budak-budak jannah nak cerita benda gitu. Umur 40 dah nak masuk cucu dah mah. Cerita lagi, malam ni kuih tiaw memang sedap. I makan bersama isteri I. Musorang ada bini, orang lain bini 4 terus. Nak mengarut. Ni kadang-kadang kita betul lah Yahudi nak merasakan umat Islam benda ni gini. Hanya umat Islam rasak, punah. Galik main benda perkara dunia. Baik. Kata lagi akan pengarang kitab, manakala kita dah sebut Rabbi fili warhamni wajburni, lindungi aib aku, kita minta merayu dengan Allah Ta'ala, duduk dalam keadaan duduk di antara dua sujud, minta Allah Ta'ala lindungi aib. Tiba-tiba lepas luar solat, kita membuka aib sahabat kita. Sahabat-sahabat sedang jemaah kaum muslimin muslimat fikir sendiri. Nak menasabah nak dengan doa, kita dah minta Allah Ta'ala tutup aib kita pula kerja pergi buka aib orang. Baik. Dia ramai hari ni, dia nak tunjuk dia baik dengan ustaz, habis dia cerita buruk kawan dia. Dia ni memang sak. Mana tak ada benda pun dia berdua tu. Kecuali Syukri dengan Liah lain cerita. Peribadi saya kecuali betul dua orang. Tak maaf pasal sebut. Bagi hak jelas betul. Orang sebab dia berdua, dia lama dah kenal. Jadi tak ada masalah. Tapi bagi orang lain,
Jangan kita jumpa satu orang ustaz. Betul lah dia ustaz. Tapi apa perlu kita untuk mendedahkan keaiban sahabat kita yang kita kenal lebih lama daripada ustaz? Saya kira ni akhlak yang langsung tak menepati akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz pula pergi melayan tak ada benda. Jadi penuh Melaka kerja. Patut awak nasihat Syekh. Hantar kau dengan dia lama mana Syekh? 10 tahun hantar kena ingat Syekh. Selama hantar susah anda tak ada waktu tu hantar kena ingat. Jaga dia Syekh. Oh bang comel ke ustaz. Ustaz pula. Dia cerita benda ke Syekh? Hantar bagi WhatsApp kan malam. Bagi WhatsApp bagi tak? Pukul 10 anak-anak akan balas. La ilaha illallah. Ni tuan-tuan. Sahabat-sahabat Baik. Dan kata lagi pengarang kitab. Solat juga pembersih bagi seorang Islam daripada segala macam rupa kesalahan sehari-hari. Salah ni sebab tu saya sebut salah ni benda yang kita tak terduga dia akan terjadi. Sengaja tak sengaja dia kadang-kadang salah ni dia akan berlaku. Maka sebab itulah bagi orang Islam, bagi orang beriman, Nabi ajar apa dia? Kita beristighfar 70 kali sehari. Nabi ajar. Kalau Nabi yang tidak berdosa maksum tu pun 70 kali, takkan kita pada 5 kali? Tapi memang 5 kali sungguh. Waktu je dah ustaz orang tak dan dah. Mujur juga ada, kalau terus tak ada. Maknanya tu keadaan kita. Baik. Katanya lagi pengarang kitab, solat ini adalah merupakan pembersih segala macam rupa kesalahan sehari-hari kita. Maka dengan pembersihannya jadilah hati sentiasa suci. Kesucian hati adalah sumber segala kebaikan dan juga kehalusan budi. Kerana berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, kata Nabi, dia tanya pada para sahabat, bagaimana pendapat kamu jika sekiranya sebatang sungai di pintu rumah salah seorang daripada kamu, ia mandi daripadanya tiap-tiap hari sebanyak 5 kali, adakah tinggal daripada dakinya sesuatu pun? Mereka menjawab, tidak tinggal daripada dakinya sesuatu pun. Ia bersabda, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, maka yang demikian itulah bandingan solat 5 waktu. Allah menghapuskan dengan dia segala kesalahan. Kesalahan satu benda lain, dosa benda lain. Salah macam saya sebut tak. Salah menyebabkan orang pandang tak respect kita, ataupun dengan orang lain juga buat salah kita pandang tak respect ke dia. Maka dengan sebab solat tadi, dia akan menggugurkan suatu bentuk paling mudah su'zon, buruk sangka pada orang. Sebab tu dalam solat dibahaskan oleh ulama, siapa yang solat jemaah, dia jadi makmum, dia buruk sangka pada imam, dia rasa imam dia tak apa-apa, sebagian ulama menyebut yang buruk sangka tu tak sah semayang. Kenapa? Kerana macam mana dia boleh semayang jemaah pada orang yang dia buruk sangka untuk jadi imam? Sebab tu dalam solat ini dididik supaya kita baik sangka. Paling common pun kalau dia baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita kena anggap gigi pasu cabut kok hari ni. Tak apa ya? Nak buat macam mana? Sahabat-sahabat, saya pun pernah pergi semayang di sebuah surau. Imam dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya duduk belakang tu mari sangka kok bau ada masalah kok. Masalah yang kita tak boleh sangka. Takkan saya tengah semayang saya nak tanya dia, mak bunyi begini. Adalah mustahil saya nak buat gitu. Tapi rupa-rupanya anak saya tak boleh semayang, dia gelap belakang tu kan. Saya balik sampai rumah, dia pun kalut. Betul lah maghrib masih ada lagi. Dia pun kalut masuk rumah. Ni lagi ada ni. Nak semayang apa? Oh, kita panggil. Tadi tak solat. Tadi tak boleh solat. Pasal tu imam baca iyyaka na'budu, dia pun gelak dia beradik. Ambil wudu. Budak, that's fine, tak apalah, nak buat guna lah. Dia bukan, walaupun tak boleh ambil kira juga, dia anak ustaz ke, dia kan belajar habis lagi. Hak yang tak, hak dah ustaz pun tak habis belajar lagi. Ini maknanya kita kena ada sangka baik, sekurang-kurangnya rasa mungkin ada kecederaan pada lidah dia, untuk supaya kita hormat dengan kesanggupan dia untuk melepaskan dosa pada orang lain daripada orang lain. Kenapa tuntutan menjadi imam dalam solat fardu berjamaah? Fardu kifayah. Seorang buat, lain tak payah. Betul? Seorang je lah. Kalau semua duduk depan, tak ada imam lah. Aku nak imam je udahnya, tak ada imam. Semayang seorang kalau gitu. Gitu juga dengan kubur. Fardu kifayah. Memadai 2-3 orang, hak lain tak payah. Kalau turun sekampung, besar kubur tu. Mudahnya nak tanam tu imam je. Nak mat kubur besar sangat begini, mat dan 3 orang sudah. Nah, tu fardu kifayah. Dengan sebab ada orang lain buat,
terhapus, tidak dikira dosa pada orang lain yang dikira qari'ah tempat tu. Takkanlah tak sangka baik sikit pun sahabat-sahabat. Nak ada mai rasa tak apa. Apa pun kesalahan mudah-mudahan Allah kan comel. Saya kira apa-apa pun kesalahan imam saya, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa ni. Tuan-tuan tak boleh kena didik hati gitu. Apa masalahnya? Nak sampai tahap. Oh, imam sini tak sah. Dah tak sah, mari ya jadi imam. Tak nak juga. Oh, saya kalau jadi imam, confirm Al-Baqarah rakaat pertama. Oh, belagak lalu bagi dah. Kita pun dengar menasabah. Mau tak jadi imam? Belagak. Orang lain semua tak betul belaka. Jangan. Sebab tu solat berjemaah ni diperbahaskan oleh ulama. Maka kesalahan dari segi sudut bacaan kena ada sikap rasa baik sangka. Mungkin kita je salah dengar. Orang lain dengar boleh kena gaya. Nampak? Awak nak kira awak je betul. Tak boleh gitu. Baik. Kata lagi pengarang kitab ni nak sabit dengan solat ni. Bersih hati. Ringkasnya, solat adalah suatu rukun Islam. Salah satu daripada rukun Islam yang besar, yang utama sekali. Faedahnya, yang banyak pula hubungannya dengan kesucian hidup di dunia ini. Orang Islam, lelaki dan wanita tidak ingin sama sekali meninggalkan solat oleh suatu hal dengan alasan hendak mengqadhakannya pada malamnya ataupun pada siangnya ataupun pada masa kelapangannya. Adalah tidak munasabah. Di dalam Al-Quran banyak didapati ayat-ayat Allah yang memerintahkan mendirikan solat dan melarang keras mencuaikannya, melalai dan meninggalkannya. Tetapi perintah itu tidak diendahkan orang. Perintah tinggal perintah. Maksiat meninggalkannya tetap dikerjakan oleh segala lapisan umat masyarakat, masing-masing dengan cara sendiri masing-masing. Nah, orang lain dia sibuk bincang jamuk, dia jamuk tak payah. Nah, orang lain bincang jamuk gana kasar, gana gini. Dia bahan tu jamuk juga ustaz, tapi saya jamuk tak payah terus. Oh, punya tak sembahyang sampai sudah. Nah, masalah juga. Maka masyarakat kita ini itulah rupanya. Sebab tu kita boleh tengok hari ni masjid tak penuh orang, surau tak penuh orang. Hakikatnya, tapi tuan-tuan janganlah pula pergi jalankan cari pula siapa yang tak semayang. Walaupun saya tak nafikan kalau tuan-tuan sahabat-sahabat pergi masjid ada lah ni. Dia tampak enakmen konon Syekh 13. Siapa-siapa yang tidak menghadiri solat jemaat didapati bersalah, dikenakan denda RM2,000 ataupun setahun penjara ataupun kedua-duanya lagi, tidak lebih daripada tu. Bagus. Masalah dia, siapa nak pergi tangkap? Mak awak gelak. Nah, rasionalnya siapa yang nak pergi tangkap? Orang perempuan. Biar cakap molek sikit. Sedap awak cakap orang perempuan. Tak tahu cerita hari kemarin. Budak Sungai Retang kena sembelih, kena kapok atas kepala kat Padang Piu. Senang-senang. Orang perempuan siapa? Bini awak. Sedap dia. Cik bagi bini dia sekali. Tak malam, tak bagi. Maknanya sahabat-sahabat, dia orang ni kalau nak beriman dengan ayat Qurannya, kalau dengar ayat Quran pun dah tak ikut cerita kalau lain. Dah ada dah. Nah, kita tangkap dia tanya, Tok Imam tangkap saya, Tok Imam tak payah juga. Tok Imam pun betul juga. Nyodahnya tak ada. Tok Imam pun balik pada gitu. Kan senang. Waktu saya nak sebut di antara lain, taknin satu benda lain, tadbir satu benda lain. Taknin yang telah mengkononkan tu boleh ya? Tapi kalau setakat mengkononkan tak boleh nak buat, tuan-tuan dia mungkin jadi fitnah. Setakat benda ada, yang senang kan nak buat. Tuan-tuan boleh khabar lah. Orang tangkap tak sembahyang jemaat ni akan ditukar daripada satu daerah. Tuan-tuan jangan cakap tak pijak atas bumi. Dia mengingat faham ni banyak sangat ke duit? Kalau banyaknya tak ada lah, ambil habis hamang tu keluar. Balok hari-hari lah ni keluar. Tak ada duit lah. Nah, kenapa hakim Mahkamah Syariah tak cukup? Kerana tak ada duit nak bayar. Kerana penyawat awam di peringkat negeri dibayar oleh kerajaan negeri. Tuan-tuan nak suruh pula klaim. Sedap dia klaim.
Pegawai agama rompeng pergi ke Merahala, sengih banyak. Tahu dah sekali claim, confirmnya. Dah. Pada sebulan 4 kali, 2,000 claim saja. Nak bayar. Tuan-tuan boleh cakap, kena bayar. Kena bayar. Hak nak bayar apa? Kalau dia kata, tak nak bayar. Hak nak gabung dia. Sebab tu benda ni dibincang bukan setakat taknim, dikononkan, takbir. Siapa nak buat, siapa nak uruh. Orang nak buat ni dah dapat latihan, dah faham ke? Orang dah faham ni guna gaya dia nak, bukan boleh pandang cerita hari ni. Sebab tu kadang-kadang kelahi benda tak boleh buat, memang tak cerdik memang. Kelahi benda yang tak boleh buat. Bincang benda boleh buat, baru tahu. Yang ada kemunasabahan. Benda tu wajib. Tapi hari ni kadang-kadang ada benda tak perlu bincang, boleh buat. Saya beri contoh pada tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau siapa pernah berurusan dengan pejabat agama, ni lahnya. Mati aku mana ni. Tuan-tuan, kalau siapa ada buat urusan dengan pejabat agama, kalau adik-beradik mungkin pernah cerai, pergi report kat pejabat agama. Kadi kata apa? Kita akan bagi satu tarikh untuk dia kena kaunseling. Kaunseling masuk tak dalam hukum syarak? Kaunseling masuk tak dalam hukum syarak? Ni saya tanya ni. Tuan-tuan baca kitab nikah ada tak? Dalam mana-mana kitab ada tak? Sebelum nak memutuskan cerai tak cerai kena kaunseling. Ada tak? Ada tak benda ni sebut? Tak ada. Dah apa ikut lah. Kerana bila mana dia diaktakan, suka tak suka kena ikut. Hukum cerai jatuh tu tak lagi pada kawan ni dah sebut dah cerai dah. Kena melalui kaunselingnya pula. Tunggu hakim pula hari 14 bulan tak boleh mari demam. Anak beranak lah. Kiri pula tarikh lain. Mana? Sebab tu saya melihat kondusif ni bukan makna rakyat faham. Kondusif adalah bermaksud kemunasaban pelaksana. Siapa yang nak buat, cukup tak cukup kaki tangan, gaji dah bincang belum sejauh mana. Hai, jangan cakap banyak lah. Saya rasa Ustaz Ibrahim pun ada bersama bulan ni, boleh tanya bagaimana nak pejabat. Wallahualam. Maka sebab tu saya nak sebut, daripada bincang benda yang tak boleh buat jadi kelahi, tak usah bincang. Bincang benda lain, banyak lagi benda lain boleh buat. Tak maaf kalau tuan-tuan faham lah. Kalau tak faham, wallahualam, bagi WhatsApp lah, boleh saya jawab. Jadi masalah bincang benda tak boleh buat, faham tak? Faham? Sebab tu tuan-tuan, haji, nak tanya Ustaz Ibrahim di mana ni? Haji dia wajib, tapi dia bukan haji wajib mutlak. Apa wajib mutlak? Dia mesti kena buat. Tak. Sebab tu dikatakan manis tata'ta ilahi sabila. Dia Ustaz? Dengan berdasarkan kemampuan. Betul dah dengan kamu sihat, kamu yakin, tapi tahun depan mati tak mati tu lain cerita. Tapi duit dah cukup, kamu ada keazaman. Okey, waktu tu kamu kena belajar dah. Tapi sebelum daripada pun, Tamu Haji membahaskan dia tak wajib selagi mana tidak berada dalam keazaman dan kemampuan yang mutlak ada pada dia. Dia tak wajib ni. Cuma belajar sepintas lalu tu memang kena ambil tahu lah juga. Takkan sampai, Kaabah ni kat mana Ustaz ya? Saya ingat Kaabah ni dekat Venice, Itali. Terkorok engkau. Mana jenis pacing gitu teruk sangat lah. Kena ambil tahu lah. Asas tu kena ada. Tapi kalau sampai tahap nak tahu mabit di Muzdalifah itu benda lain. Benda yang kena perlu dalam pengkhususan. Dengan sebab manis tata'ta ilahi sabila. Bermula daripada belajar tu dah. Dengan kemampuannya, sihat tubuh badan, keazaman. Boleh pergi. Nombor memang tahun depan. Mati tak mati tu cerita lain. Tapi waktu tu dah wajib. Kenapa? Kerana dah mula ada keazaman dan kemampuan nak pergi. 10 tahun sebelum tu tak wajib. Kerana banyak benda kan. Kereta pun tayar tak tukar, steering patah sebelah, bawa pergi kerja begitu. Kan ada. Anda jangan pasal. Pegang duit kebetulan ada, malam tu rumah kena pecah, pintu habis kopok. Yang nak gaji kita seorang je. Contohnya kalau kita tinggal guana dengan anak bini pula, hari esok keluarkan duit, baiki pintu rumah tu. Kerana tu lebih utama. Kerana menjaga maruah keselamatan ahli keluarga tu lebih penting. Sebab tu perbahasan hukum ni dia bukan setakat, dia maknanya bukan statik begitu je. Dia ada maknanya kalau nak syurga dia mesti solat. Kalau bila mana dia meninggalkan solat, maka dia akan pilih dari segi sudut keadaan yang pertama, kufur dan juga syirik kepada Allah. Tu dia akan pergi sampai tahap. Sebab tu orang main mereka ni orang tak solat. Ada juga menanya orang solat Jumaat.
Oh, masalah satu tempat tu. You have a Tak message. perasan kau nombor ekor tu duduk dalam kocik atas ni. Jadi betul lah bila rukuk tu nombor tu jatuh. Kipas pula kipas kena, kipas siok. Workshop bengkel. Nombor jatuh. Oh. You have a Nombor message. jatuh, mari kipas angin besar tu terbang nombor. Tuan-tuan tak main memanglah. Orang main kena ada kertas tu. Kena nyebat naik nombor tu esok. Tak boleh tebus dia. Sebab dia mesti kertas, dia tak ada nama, nombor tu je. Hilang kertas tu naik perperas. Oh, galeng kepala bawah. Jadi hamba Allah Ta'ala ni dah habis-habis semayang, terus bangun ambil kertas. Asalnya orang tak tahu siapa punya. Nyudahnya orang pun tahu. Orang pun nak panggil. Dia ada orang pun galeng kepala tu. Ini cerita perbahasan yang lain lah. Maknanya ada orang yang mendirikan solat, namun solatnya tidak dapat mencegah daripada kemungkaran. Maknanya diri dia bertambah jauh daripada Allah. Itu maknanya, itu kesimpulan dia. Maknanya untuk pergi. Sahabat-sahabat sedang jemaah muslimin muslimat, kenapa Nabi kata orang yang meninggalkan solat ini melibatkan di antara syirik dan juga kufur? Kerana orang main nombor ekor ni dia akan sampai kepada makam syirik. Allah sekali 10 tahun tikam tak kena, dia akan nurung. Nurung tu sabit dengan syariah. Kerana meletakkan kebergantungan harapan dengan sesuatu selain daripada Allah. Waktu tu habis. Dia cari puyuk belangu 50 tahun. Jangan pasal. Ada satu kes kat kampung tu. Lesung. Lesung tembuk hok pijak tu. Mana ada zaman ni? Sebagai contoh, ada rumah seorang ustaz, Pak Mentua Ustaz Suhaimi di Bukit 10. Rumah Pak Mentua ni dekat tiang rumah tu dia ada buat satu pemerah air batu. Pemerah tebu. Dia guna teknik yang lama. Itu kalau kira 100 tahun mau jadi barang menurun je silap. Sungguh kerana zaman ni mana ada gitu. Orang start enjin tolak lah. Ini pula lesung air jangan pasal lesung tumbuk. Hilang. Mari tuan tu tak perasan tuan mamuh mengantuk. Nyebubur beras nak tumbuk emping. Angkat buka ikat, kung jatuh kali. Tengok lesung dah tak ada. Alu je kaki dia tinggal. Yang pasal akhirnya orang yang melakukan kerja gini dia akan sampai tak makam syirik. Dia akan sampai kufur kepada Allah ni mainan. Batu kadang-kadang dia gurau pelik. Allah miss mata je. Dia kata Allah miss mata. Ataupun lebih tepat Allah satu mata je. Jadi yang jahil pula dengar, mu kata Allah satu mata. Dah aku tak khabar Allah satu mata, aku cuma khabar Allah semata je. Jadi kelahi pula dah dua tu. Tak. Hak tukar nombor ekor kelahi dengan hak jahil. Hak jahil dia kira dengar Allah semata tu, dia anggap kawan dia khabar Allah ada sebiji mata. Hak dia ni nak khabar Allah seje lari nombor. Akhirnya jadi kelahi. Dengan sebab benda-benda gini. Lepas tu solat dia akan menyebabkan kalau orang tu tinggal, dia akan sampai ke tahap yang demikian. Dan kata lagi, kata Nabi SAW dalam satu riwayat Imam At-Tirmizi, masa kecederaan, kata Nabi, la'ahdul lazi bainana wa bainahumus solah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang ada antara kami dan mereka ialah solat. Maka barang siapa meninggalkan solat, maka kufurlah ia. Kufur maknanya secara langsung kufur. Bukan secara tak langsung. Secara langsung dia akan jadi kufur. Cuma tinggal lagi lah kita dari segi sudut uslub dakwah. Memanglah budak-budak hari ni tak dengan tak solatnya, dengan tak tutup auratnya. Kalau dia mari jumpa kita, dia tanya, Ustaz macam mana keadaan saya, ayah haji, abang haji, macam mana keadaan saya selama ni tak solat. Memang ahli neraka mu, memang muka tu merah. Jangan gitu. Jangan bersikap demikian. Kalau ada budak muda jahil yang kita nampak black metal, dia mari nak taubat, kita jangan susahkan dia. Memadai kita kata insya-Allah Allah Taala terima. Yang penting semayang lepas ni, lepas tu taubat dengan Allah. Yang lain-lain tu cerita karang. Jangan tu kata berapa tahun dengan salat? 10 atau berapa tahun? 5 kali dengan 10. 5 kali dengan 365 hari. Kali 10 atau kena mampu lah awak pun. Dia pun dengar. Nampak?
Sebab tu kadang-kadang kita tengok budak-budak muda dia dengar kita menghukum dia buat solat ni terlampau berat. Dia sebenarnya kita kena faham. Waktu kita duduk dah belajar lain lah. Waktu bagi orang lain yang jahil kena ada sedikit perbezaan. Kenapa? Kerana nak supaya dia mari kepada Islam. Cuba macam contohlah. Contoh kita buat kenduri. Ataupun kita pergi kenduri rumah orang jemput kita. Macam tadi tak? Orang jemput kenduri, kita pergi rumah. Kita pergi rumah, sampai-sampai orang lain makan, kita tak makan. Dia tanya, pasal apa tak makan? Saya puasa sebenarnya. Kita khabar apa? Kita yang puasa tu, kita khabar saya puasa. Saya mari ni sebab nak raya awaknya. Okey, fine. Cuba kita pula duduk tempat tuan rumah. Kita jamu dia mari. Saya puasa ni. Allah. Tak? Cuba faham betul-betul. Suatu keadaan kita duduk sebagai tuan rumah, satu keadaan kita duduk orang mariak mengaku puasa. Waktu kita puasa, kita belagak. Saya puasa. Nak wakil saya mari ni nak raya awak. Tuan rumah detak lah. Nak, telah elok tak lepas. Kata, pesen ni, kakak ni. Nak, tapi tak cakap kita. Macam kena kita. Kita buat majlis elok-elok, dia mari tak makan, kita kata, pasal apa tak? Orang mula-mula tengok tak makan, orang tahu dah mungkin makanan tak sedap. Nak, jadi tuan rumah pemberasa dah, makanan tak sedap ke masih. Dia lama-lama baru tanya, kenapa tak makan? Puasa. Oh, telacuk. Orang tak puasa tak sama lagi. Itulah keadaan kita kena faham. Cuba bayang kita duduk belah sana, dan macam mana pula kita duduk belah ni. Maka sebab tu, dakwah ni juga penting dari segi sudut uslub ni. Apa dia? Lunakkan bahasa dalam urusan dakwah kita. Baik, wallahu alam, saya rasa setakat itu dahulu. Yang baik dan buruk datang daripada Allah. Kelemahan, kesilapan, kecuaian saya sendiri kerana